Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni saya cuba nak tambah satu lagi. Ada permintaan tadi untuk menerangkan apa yang dimaksudkan dengan multi atau multi stage sampling. Okey, saya tulis multi stage sampling. Okey, apa dia multi stage sampling? Okey, multi-stage sampling adalah cara ataupun teknik persampling yang mengkombinasikan beberapa teknik persampling. Okey, dia adalah combination. Okey, contohnya daripada cluster sampling ataupun simple random ataupun systematic, okey, ataupun stratified sampling. Jadi multi stage sampling dia adalah kombinasi keempat-empat ini, tidak kira di mana ia diperlukan, bergantung kepada justifikasi postgraduate. Sebagai contoh, katalah postgraduate ingin buat kajian katakan pendapat, pandangan ataupun persetujuan mahasiswa undergraduate dan juga postgraduate terhadap sesuatu isu. Okey, katalah isu apa pun tak apa, dan dia melibatkan katakan semua universiti seluruh negara. Okey, pertama, tidak mungkin seorang postgraduate akan mengambil sampel seluruh negara, termasuk di Sabah dan Sarawak dan juga di Semenanjung. Itu tidak mungkin berlaku kerana ia sesuatu yang sangat mahal dan juga memakan masa yang sangat lama. Okey, jadi apa yang boleh dilakukan ialah memilih multi-stage sampling. Okey, katalah stage yang pertama. Stage yang pertama. Okey, katalah stage yang pertama melibatkan pemilihan universiti mengikut zon. Jadi apa yang dilakukan oleh postgraduate adalah cluster sampling. Okey, jadi cluster ni maknanya grouping. Okey, nama lainnya grouping. Jadi universiti digrupkan kepada katakan 5 zon, A, B, C, E. Tak kisahlah zon macam mana pun, tetapi adalah dizonkan mengikut 5 zon sampailah kepada Sabah dan Sarawak. Maybe Sabah dan Sarawak maybe zon E katakan ya. Okey, jadi apa yang berlaku? Postgraduate boleh menggunakan simple random. Okey, simple random. Apa simple random? Katakan fishbowl. Masukkan A, B, C, D, goncang, ambil katakan dua zon. Katakan zon A terpilih campur zon D terpilih, maka dua zon telah terpilih. Jadi itu langkah yang pertama, stage yang pertama, cluster sampling. Dan itu yang dilakukan oleh postgraduate. Stage yang kedua, sebab itu namanya multi stage ya. Stage yang kedua, apa yang dilakukan adalah stratified sampling. Stratified sampling. Apa yang dilakukan adalah untuk stratified ni bermakna kita membagikan ikut subpopulasi yang homogen. Katalah A ada undergraduate, ada postgraduate. D ada undergraduate dan ada postgraduate. Okey. Katalah di peringkat awal, postgraduate itu akan menggunakan formula Cochrane. Okey, nanti saya akan jelaskan. Dan daripada formula Cochrane, sampel yang dikirakan akan menghasilkan ataupun keperluan katalah populasi sebanyak 70K. Daripada pengiraan Cochrane, dia didapati sampel yang diperlukan adalah 384 orang. Jadi target postgraduate membuat certified sampling adalah untuk mendapat 384. Jadi apa yang berlaku kat sini, dengan di zon A dikumpulkan semua undergraduate
maka dipilihlah katakan sebanyak 180. Dan postgraduate sebanyak katalah 120, sebab undergraduate lebih banyak postgraduate. Katalah postgraduate 80 orang. Okey, undergraduate sama juga 120 orang dan juga postgraduate 80 orang. Dan maybe dia menggunakan, katakan kat sini adalah systematic sampling. Okey, maka apa yang diperoleh adalah jumlah kesemua ini akan menjadi 400 yang melibatkan undergraduate dan postgraduate daripada 2 zon. 400 sampel. Bermakna sampel yang diperoleh adalah 400, iaitu lebih daripada sampel minima yang diperlukan oleh Cochrane. Jadi ini yang dinamakan sebagai multi-stage sampling. Jadi kalau awak perlukan lagi 3 stage pun tak apa, atau 4 stage pun tak apa, tapi selalunya 2 stage telah memadai untuk mendapat jumlah 400 pelajar universiti daripada undergraduate dan postgraduate. Ini adalah basic understanding tentang multi-stage sampling. Saya ulang semula. Multi-stage sampling melibatkan kombinasi mana-mana salah satu, kita pilih mengikut rasional kita, keperluan kita dan logik, yang akan memberikan kita kemudahan tetapi masih lagi mengekalkan unsur randomization. Stage 1 kita buat cluster. Kita zonkan universiti kepada zon A, B, C, D, E dengan gunakan simple random fishbowl. Umpamanya kita peroleh 2 zon. Daripada 2 zon, satu proses telah berlaku, pemilihan zon. Stage kedua kita buat stratified, supaya setiap zon yang kita pilih itu kita jadikan sampel tu lebih homogen antara undergraduate dan postgraduate, undergraduate dan postgraduate. Katalah ada sini 1000, ni ada 1500, 1500 contohnya. Jadi kita ambil 120 undergraduate dan juga 80 bagi postgraduate, mungkin menggunakan systematic sampling, systematic random sampling, dan kita boleh memperoleh 400. Jadi 400 ni telah mewakili pelajar universiti, undergraduate dan postgraduate seluruh Malaysia. Jadi saya harap anda dapat idea apa yang dimaksudkan multi-stage random sampling. Cukuplah dah malam ya. Kita akan berjumpa lagi untuk video-video akan datang besok ataupun hari-hari yang mendatang. Semoga diizinkan Allah untuk memberi kelapangan kepada saya untuk memberikan penerangan. Selamat malam. Bye bye. I love you. Muah.